Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dihormati kepada tuan pengerusi, ahli jawatan kuasa, tuan imam, tuan bilal, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sihat? PKP macam mana, sihat besok? Tak berapa nak sihat katanya. Redha tuan-puan, tak boleh buat apa. Inilah namanya, kita kena akur dalam keadaan tertentu Islam. Kita kena patuh kepada pemimpin, melainkan dalam perkara la ta'ata fi maksiatil makhluk, melainkan tidak dibenarkan langsung kita melakukan perkara-perkara dan kerajaan mengajak kita melakukan kerosakan dan kemaksiatan, ya, itu baru kita tentang. Tetapi apabila satu perkara yang melibatkan kepada kemaslahatan, maslahah dan mafsadah, jadi kita perlu timbang balik dan kena akur dan redha, seperti mana yang Allah ingatkan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in tanaza'tum fi syai', apabila berlaku satu permasalahan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Dan setengah ayat yang lain juga menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'allah wa atti'ar rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, patuhlah pada Allah, patuhlah pada Rasulmu dan pemerintah kamu. Pemerintah ulil amri di sini makna pemerintah kita lah hari ni. Walaupun yang memerintah kita adalah orang kufar, orang yang bukan Islam sekalipun, tapi kita kena patuh dalam bab-bab yang melibatkan kepada urusan-urusan yang melibat kepada pengurusan negeri, macam traffic light. Ini dunia ni ustaz, tak kisah langgar je, tak boleh. Tuan-puan, walaupun dia adalah hukum dunia, tetapi ini adalah daripada pemerintah, jadi kita kena patuh. Bila dilantik, kita tak boleh sewenang-wenangnya membuat satu kumpulan nak menjatuhkan, buat gencatan senjata ke apa ke, macam mana lah, panggil tentera ke, menjatuhkan. Itu hukumnya haram dan salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak bicara tentang fiqhud daulah. Malam ini kita nak bicara, tuan-puan sekalian, tentang persiapan kita, persediaan kita. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu tewas pada 3 hari yang pertama, maka janganlah kamu tewas pada hari 7 hari berbaki. Mana malam ni, walaupun malam 24 Ramadan, rasa-rasa semalam ni tak qadar, tak Lailatul Qadar tuan-puan. Rasa-rasa macam semalam lah ustaz. Saya nampak depan rumah saya tu ustaz, tu pokok tu sujud habis. Bukan sebuah, ni berapa batang pokok semua sujud cantik je ke lantai ustaz. Ke ketar. Dia sujud menyembah Allah. Itu memang Lailatul Qadar kata dia. Itu bukan tanda Lailatul Qadar tuan-puan. Tandanya seperti mana disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, tandanya pada keesokan paginya, apabila isya'ah nur ataupun cahaya kesinaran matahari yang naik, matahari terbit itu tidak memberikan cahaya yang perit ataupun yang kuat. Itu tandanya tuan-tuan sekalian. Sebab itu kalau kita lihat, ramai para ulama yang meletakkan bahawa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam yang ke-27 Ramadan. Bukan seorang sahabat Nabi, ramai sahabat Nabi, dan berpandukan kepada beberapa hadis. Dan Rasulullah mengarahkan sendiri para sahabat untuk bangun pada malam itu. Dan pada malam itu takdirnya 27 Ramadan. Ubay bin Ka'ab bersumpah, wallahi, aku bersumpah bahawa Lailatul Qadar itu jatuh pada 27 Ramadan. Tuan-tuan, Ibn Abbas, anak saudara Rasulullah SAW, yang Nabi sendiri SAW doa untuk beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Orang yang pakar dalam tafsir, dia pakar. Sebagian ulama mengatakan bahawa Ibn Abbas ni
Kalau kita lah tengok langsir yang nampak tak nampak tu kan. Dia punya ada corak-corak, kita nampak macam tak nampak orang dalam. Macam tak pasti. Begitulah orang biasa. Kita bila nak tengok ayat kadang kita apa maksud dia? Tak nampak. Tapi Ibn Abbas dia tembus pada langsir tu mengetahui apakah maksud ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat dalam Al-Quran. Bahkan beliau meletakkan bahawa perkataan yang ke-27 dalam surah Al-Qadar adalah tanda bahawa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-27 Ramadan. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dia ada yang disebutkan dengan mukjizat Al-Quran itu secara qat'i. Qat'i ni mana dari Allah Ta'ala, mukjizat, membenarkan peristiwa yang lepas, membenarkan peristiwa yang belum berlaku lagi. Ghulibatir Rum fi adnal ard. Rom belum lagi jatuh, tapi Allah dah sebut Rom akan jatuh di tempat yang paling rendah di bumi. Allah dah sebut dalam nama surah pun, Suratul Rum. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar dia apa tu? Apa tu? Orang budak-budak selalu ni. Betting bahasa Melayu. Bahasa Melayu pula lupa. Betting apa tuan? Bertaruh. Dulu Sayyidina Umar bertaruh. Aisyah boleh ke? Waktu tu belum lagi turunnya keharaman bertaruh. Boleh. Waktu tu Sayyidina Umar bertaruh. Sayyidina Umar memilih Rom kan. Dan Rom memang akan jatuh. Dan ada yang tidak memilih. Jadi akhirnya memang benar berlaku. Poinnya Al-Quran membenarkan perkara yang akan berlaku. Dan antara mukjizat qat'i lagi adalah bahasa Arab. Al-Quran mempunyai ijazul lughah. Dia ada bahasa. Tengok tadi imam kita. Dia baca. Tuan dengan dialek qiraat yang berbeza. Begitu tuan-tuan kalau boleh kat rumah tuan-tuan semayang upgrade amalan. Kita tak nak macam tahun lepas tuan-tuan. Surau tutup kan. Mana? Jadi semua semayang kat rumah. Baguslah jadi imam pula tu. Ramai ni ayah-ayah, abang-abang, pakcik-pakcik jadi imam. Bagus. Tapi itulah ustaz. 3 surah je diulang ustaz. Qul huwallah. Qul a'udzubil falaq. Itu pun kata-kata Qul a'udzubil nas. Adalah setengah rakaat tu dia upgrade kuliah. Okeylah kuliah. Tapi kuliah pun 5 minit. Tak habis-habis. Tak jumpa jalan keluar. Wala ana 'abidum ma 'abantum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dia berhenti kejap. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dia ulang. Tak biasa jadi imam. Sebab itu jangan mengata kat Pak Imam tuan-tuan. Bukan senang jadi imam. Cuba tuan-tuan jadi sembahyang subuh sekali. Bukan senang. Kena pula doa kunut. Ada seorang pakcik jumpa saya, ustaz, saya mana pernah jadi imam kat rumah sembahyang subuh. Kena PKP subuh hari-hari. Hari pertama ustaz confident. Allahumma hdina fi man ghadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma razaqtana waqi. Dia berhenti tuan-tuan. Waqin. Dia masuk doa makan. Dia ulang-ulang tak boleh. Akhirnya waqina azaban nar. Allahu akbar. Dia potong terus shortcut. Jangan mengata Pak Imam. Jadi balik ni tuan-tuan, upgrade amalan kita. Kalau boleh macam Pak Imam tadi, imam kita baca dengan riwayat Warsh, bagus. Bagi jangan tuan-tuan ini ajaran sesat ni. Mana ada baca macam tu kan? Pelik berbenar. Sabbih isma rabbikal a'la. Pelik betul, lain pada lain bunyinya. Tak gemar dengarnya kan. Tuan-tuan, itu adalah salah satu riwayat di dalam Al-Quran yang diharuskan Rasulullah SAW dia tasmid dengan malaikat Jibril dengan semua jenis-jenis bacaannya. Walaupun dahulu zaman Nabi SAW tak ada riwayat-riwayat tertentu, tak ada riwayat Nafi', qiraat Nafi', riwayat Warsh tak sebut. Cuba tuan-tuan bayangkan balik kan, malam ni ke qiyam kan. Ada qiyam malam ni? Tak ada di sini. Ada. Hari-hari ada. Ui bagus. PKP ada tak? Ada tapi kecil sikit lah. Tuan-tuan, jadi imam ke sini. Kalau tak puas hati, jadi imam kat rumah. Sini tak jadi imam jadi. Tapi upgrade lah kita punya bacaan. Jangan pakul tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan jadi imam, isteri kat belakang. Dah 30-40 tahun. Tuan-tuan jadi imam baca apa? Tu surah Al-Mulk. Bayangkan isteri apa perasaan dia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengar riwayat Warsh lagi tu. Jadi isteri kan bilang, ini imam Masjidil Haram ke ni? Dia pun confused.
Allah, sejuknya suami aku. Tak percaya test tuan-tuan. Mesti dia perasaan lain tengok kita jadi imam. Maknanya kena upgrade amalan kita. Kita tak nak malam-malam Al-Qadar ni kita lebih kurang. Sebab itu Ibn Abbas, dia mengatakan bahawa ada perkataan yang ke-27 tu tanda malam 27 Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kalau kita tengok Lataiful Quran, hebatnya Quran ini ulama bincang. Contoh Al-Qadar. Al-Qadar ni, surah Al-Qadar ada berapa perkataan kalimat tuan-tuan? 30 perkataan. Tak percaya kira. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 6. Campurlah sampai. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ada 30 perkataan. Para ulama gambarkan 30 perkataan itu menyamai 30 juzuk yang ada dalam Quran. Sebab Allah sebut jelas, inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Allah gambarkan 30 perkataan, 30 huruf. Ini bukan kebetulan. Memang dilakukan, memang firman Allah itu disusun dengan cantik. Bukan itu saja, tuan-tuan kira setiap huruf yang ada dekat surah Al-Qadar. Kira, inna 3 huruf. Anzalnahu. Cuba tuan-tuan kira kejap lagi. Sampai perkataan yang terakhir Al-Fajr. Tuan-tuan akan campur dapat 114 huruf dalam surah Al-Qadar. Yang para ulama mengatakan ia menyamai 114 surah yang telah disusun tertibus surahnya oleh Rasulullah SAW secara tauqifi dari Allah Ta'ala. Sebab dulu tuan-tuan, Ibn Mas'ud punya Quran, dia berbeza. Surah Baqarah, surah Al-Imran, lepas tu surah Maidah, surah An-Nisa lambat. Susunannya tak sama. Ada setengah sahabat ni, kau punya susunan tak sama. Jadi Rasulullah menyeragamkan bahawa susunan surah ini bukan daripada Nabi, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Susunan dari Fatihah sampai surah An-Nas 114 tu susunannya tepat. Dia secara tauqifi dipanggil secara istilah bahasa Arabnya. Sebab itu tuan-tuan, 114 huruf dalam Quran itu merujuk kepada 114 surah. Ia bukan kebetulan. Tetapi ianya merujuk kepada mukjizat Quran secara majazi, untuk kita lebih, Masya Allah, luar biasa surah Al-Qadar ini, jangan main-main. Dan perkataan yang ke-27, apa dia tuan-tuan? 5 perkataan yang akhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini 30, ini 29, ini 24, ini 27. Apa dia? Salamun hiya. Ma makna hiya? Apa dia hiya? Hiya adalah kata dhamir, iaitu dia. Dia di sini merujuk kepada perempuan, iaitulah Lailatul Qadar. Sebab Lailah ni ada ta bulat, ta tu merujuk kepada muannas. Maka Lailatul Qadar di sini, salamun, sejahteranya lah Lailatul Qadar. Sebab itu perkataan 27 Ibn Abbas mengatakan Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pengalaman saya waktu berada di Mesir dulu, 2001 saya sampai di sana. Sungguh takjub. Orang-orang Arab ni tuan-tuan, mereka ni ta'assub dengan Ramadan. Mereka tak bicara pasal hari raya. Saya beberapa hari ni itulah, Ustaz-Ustaz TV ni program kat hotel aja. Ni pun balik hotel, tak sempat tukar baju ni, jam teruk sangat. Mungkin sebab orang semua balik ke apa kan, tak sempat nak ambil. Semalam pun ada program zakat kat hotel juga. Sebulan ni saya agak dah 15 kali dah saya buka puasa kat hotel. Rezeki jangan ditolak, tuan-tuan. Tapi poinnya adalah apabila saya sampai hotel tadi, makan, terkejutnya saya. Apa dia? Lagu yang dipasang seolah-olah tidak beradab dengan bulan Ramadan. Lagu apa? Lagu raya. Kan dah lah kita PKP. Dia bagi pula lagu raya. Lagi sedih. Tapi orang-orang Arab, mereka tak pasang lagu raya. Mereka masih lagi menghebatkan bulan Ramadan. Mereka mengejar Lailatul Qadar, bukan mengejar Lailatul Qamdar. Faham tuan-tuan? Bunyi lebih kurang Qadar, Qamdar. Kan lebih kurang. Tapi maksud tak sama, Qadar dan Qamdar. Lailatul Qadar, Qadar kata para ulama adalah malam yang telah ditentukan kemuliaannya Al-Qadar. Jelas. Dan Khalil bin Ahmad mengatakan, seorang ulama lughah mengatakan, Al-Qadar merujuk kepada maksudnya sempit. Apa maksud sempit? Pada malam Al-Qadar, dunia ini sempit tuan-tuan.
Tidak ada ruang di udara dan di langit ni yang kosong, melainkan sempit dengan apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya ribuan para malaikat menyempitkan bumi ini, yang diketuai oleh ar-ruh, iaitulah malaikatu Jibril. Dunia ini sempit dengan ribuan malaikat, tuan-tuan. Tapi kita masih sibuk di atas katil yang empuk. Kalau belum PKP dulu, sampai ke subuh, pagi raya, orang masih sibuk berniaga. Seolah-olah macam rasa dunia ni dia yang punya. Na'udzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, masa mencemburu kita. 5 minit lagi boleh, tuan-tuan? 5 minit lagi. Sebelum Jabatan Agama datang. Baik, tuan-tuan, sebagai penutup, jujur saya katakan, nak rasa lazat Ramadan bukan di Malaysia. Tuan-tuan rasa macam ni, okey, biasa je. Ada rezeki, pergilah Mekah, tuan-tuan. Umrah Ramadan. Rasulullah sebut pada seorang wanita Ansar, fa'tamiri, buatlah kau umrah di bulan Ramadan. Sesungguhnya al-umratu fi Ramadan ta'dulul hujjatu ma'i. Pahalanya pahala haji bersama aku. Tuan-tuan tadi dengar doa kunut, berapa lama doa kunut kita imam baca tadi? Tak sampai 2-3 minit, betul. Tuan-tuan tahu tak, malam 27 Ramadan, orang-orang Arab di seluruh negara Arab, termasuk Mekah, Madinah, Mesir, mereka menganggap malam 27 tu memang malam Lailatul Qadar. Doa malam itu lain. Doanya, doa kunut tu setengah jam. Doa kunut, saya tak tahu. Saya ingat 2002, pertama kali saya dapat buat umrah 10 malam akhir dan hari raya. Doa kunut tu sampai mengangkat tangan macam ni. Kita pun, Ya Allah, Ya Rahman. Kita ikut je orang Arab. Lepas 5 minit saya, bila nak habis? Ya Allah, lama dalam hati. Ya Allah, tangan ni dah 5 minit. Ya Allah. Lepas 10 minit, Ya Allah. Orang Melayu kan doa macam ni akhirnya. Orang Melayu biasa. Dia sila amin. Orang Melayu doa kan suka macam ni. Doa tu kena menadah betul, tuan-tuan, minta. Buka, menadah minta. Angkat para baru ini. Amin ya Allah. Lah saya pun ni, saya cerita ni. Muda dulu. Tangan jatuh dah, Ya Allah. Allah. Dah tak larat dah. Tapi orang Arab menangis-nangis. Sebab apa? Sebab mereka ada suasana yang luar biasa. Doa kunut setengah jam. Kita agak-agak mampu setengah jam, tuan-tuan. Pengsan. Kan dahsyat setengah jam tu. Habis semayang seorang pakcik sebelah orang Malaysia rupanya. Anak faham ke apa Pak Imam cerita tu panjang berbenar doa dia? Adalah sikit pakcik faham dah juga belajar kat Arab ni kan. Faham lah juga sikit-sikit kan. Ceritalah kat pakcik tu. Lepas tu saya tanya balik habis pakcik. Saya tengok pakcik pun boleh tahan menangis juga. Pakcik faham ke? Dia kata apa? Pakcik tengok, dengar belah kanan kau menangis kuat. Pakcik dengar orang depan menangis. Orang kiri belakang semua menangis. Semua orang menangis. Pakcik pun menangis juga. Faham habuk tak? Sebab suasana. Suasana yang hebat, tuan-tuan. Itu yang kita nak. Itu belum cerita kat Mesir. Malam 27 Ramadan, saya sampai asar. Jalan raya ni dah penuh 300 meter. Saya semayang dekat tar jalan raya. Menghadap gereja. Tak ada ruang nak semayang. Sampaikan orang semayang atas bumbung Masjid Amru wal As. Saya tak dengar. Malam 29 saya datang sekali lagi. Zuhur. Sampai jalan clear. Boleh masuk masjid. Orang dah penuh rupanya. Berpisah-pisahlah kami. Bawa berbuka terus. Makanan berbuka. Daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sampai Tarawih, tuan-tuan. Nak nantikan imam. Orang saya agak imam tu Malaikatu Jibril. Saya pun, Jibril jadi imam. Patutlah ramai. Rupanya lah, dia kata, Al-Imam Syekh Jibril. Oh, namanya Jibril. Kita pun semayang, tuan-tuan. Dia pernah datang Malaysia banyak kali. Tengah-tengah semayang, tiba-tiba bunyi meletup. Boom. 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 Kita pun, Ya Allah, Ya Allah. Sebab Mesir ni negara darurat. Bila-bila masa berperang. Tuan-tuan, dalam keadaan ketakutan, Ya Allah. Saya perasan orang depan saya, lebih kurang kita nampak kan. Orang ni jatuh. Rupanya bunyi meletup tu orang jatuh betul-betul. Kudubung, kudubung. Tak berhenti ni orang jatuh. Kita agak orang kena tembak. Saya pun, Ya Allah, aku tak kahwin lagi, Ya Allah. Dah tak khusyuk dah. Risau dah, tuan-tuan. Akhirnya baru saya perasan, Ya Allah, malam 29 tu adalah doa khatam Quran. Diorang sembahyang tarawih kat mana-mana pun, 29 akan habis juzuk Ammah.
Jadi juzuk amma tuan-tuan ayatkan banyak pasal hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cerita dunia ni terbalik. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari yang menggemparkan itu. Hari yang mana manusia hancur menjadi kelkatu yang berterbangan. Orang Arab dengar ayat Quran dia tadabbur sampai pengsan solat tarawih. Kita tuan-tuan solat tarawih pengsan tak pengsan? Pengsan juga. Qiyam lagi. Ini lagi kapet ni lain macam dia punya ni. Ni mahal ni saya tahu ni. Berapa lapis ni tuan? 2 lapis ni harga apa hitam? Berapa ribu ni tuan? Dalam ni je. Ha? 33,000 tuan-tuan agak ni murah. Baru ni. Ha? 53,000. Bila siap tuan? Awal Ramadan. Patutlah khusyuk semayang qiyam kat sini. Tak percaya malam nanti kita tengok siapa yang tak bangun khusyuk tuan-tuan. Tapi nak cerita orang Arab mereka tadabbur. Luar biasa tuan-tuan. Mereka sehingga menitis air mata. Kita ni tak sampai tahap. Kita selalu cakap tadabbur. Budak tahfiz tak pernah tadabbur Ustaz. Allah yang budak tahfiz tu baru peringkat membaca, menghafaz. Belum tadabbur lagi. Kita tuan-tuan buka Quran, lepas tu buka terjemahan. Itu belum tahap tadabbur, itu baru fahmul Quran. Tadabbur kata Imam Jazari, dia tahap tinggi. Baca Quran, tajwidnya betul, makharijul huruf, sifat dia, faham, sehingga terkesan. Hati ni gementar. Itu baru tahap tadabbur. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kita. Jangan lupa doa Lailatul Qadar. Ikut saya boleh tuan-tuan, das. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Jangan lupa baca doa ni adalah doa Rasulullah SAW ajar kepada Sayyidina Aisyah. Ya Allah, engkau maha pengampun dan suka mengampunkan, maka ampunkanlah dosaku. Itu dosa yang paling besar yang kita nak minta. Sebagai penutup, saya minta maaf kepada Tuan Pengerusi. Hanya saya nak minta izin sedikit iklan. Saya selaku Pengerusi Persatuan Tahfiz Negeri Selangor, kami ada hampir 415 tahfiz yang bernaung di bawah persatuan sejak 20 tahun tuan-tuan. Kita sekarang ni mengalami satu isu yang besar, iaitu isu pemutihan. 3 tahun ni saya fight dengan kerajaan negeri dengan 12 PBT. Alhamdulillah dah lulus satu garis panduan untuk menyelamatkan Mahat Tahfiz. Semua Mahat Tahfiz perlu didaftarkan balik. Kena ada kebenaran merancang, kena buat pelan pembangunan, kena ada arkitek semua. Tapi kos tinggi. Lagi yang tanah pertanian kena convert dulu. Paling kurang pun 30,000. Kalau bangunan dah ada CF 30,000. Bangunan rumah kedai, rumah teres boleh. Rumah teres, corner lot, semi-D, banglo boleh. Diberi kelulusan khas. Tengah-tengah tak boleh. Tuan-tuan, kalau ada siapa nak membantu kami, kita memerlukan 30 ke 70,000 satu sekolah. Kita nak selamatkan yang awal fasa 1 350 sekolah dulu. Yang daftarnya baru setahun. Ada yang dah daftar 5 tahun sekali, baru 40-30 sekolah. Jadi 350 ni memerlukan 17 juta ringgit. Kami baru je 2 bulan ni kami dapat kelulusan MAES tabung. Kami dah kumpul 350,000 tuan-tuan. Kalau berminat nak bantu kami. Bukan untuk saya. Sekolah saya dah ada dah PBT dah. Lulus semua tak ada masalah. Ni nak bantu kawan-kawan kita yang lain. Sekolah dah cantik. Pelajar dah hebat. Guru-guru dah hebat. Dah lahirkan ramai pelajar yang hebat. Tapi nak kena dapatkan PBT balik. Supaya selamat bagi clear tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dapat bantu tengok tabungtahfiz.com. Senang aja apa dia? tabungtahfiz.com ataupun ke laman web kami pitas.com.my. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.